Jadi mari kita sama-sama melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 21. Bermula daripada ayat yang ke-135, kita akan melihat kepada bantahan di atas dakwaan umat Yahudi, ya, bahawa mereka menganut agama Nabi Ibrahim. Dia kata bahawa mereka pengikut Israel, ya, Nabi Yakub, padahal sebenarnya berlainan langsung, ya. Dan kemudian Allah menceritakan pada ayat 138 bagaimanakah yang dinamakan sebagai celupan iman, celupan daripada Allah SWT. Apa maksud sibghatallah? Ayat yang dibacakan awal tadi ustaznya, yang kita akan bincangkan, dan pengaruhnya dalam jiwa serta kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bawa kita pada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kita ingin melihat, kita nak menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai panduan gaya hidup kita pada setiap hari. Kita semak setiap hari, adakah hari ini saya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara makan saya, cara saya bercakap, saya berinteraksi dengan anak, dengan pekerja. Kita semak dari hari ke hari. Yang pertama. Yang kedua, kita kuatkan keimanan pada Allah, ya, dengan kita membaca Al-Quran. Nescaya insya-Allah Allah akan beri kecukupan. Hati kita ini ada kafa, rasa cukup, rasa tidak perlu lagi kita mengambil identiti daripada Korea, daripada Amerika, daripada mana, kecuali identiti itu mesti selaras dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya, selalu semak gaya pemikiran dan perasaan kita agar sentiasa berteraskan kehambaan pada Allah, dicelup dengan celupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita saksikan perkataan hari ini, iaitu perkataan kana. Ya, kana. Simple, mudah saja perkataan ini, iaitu biasanya orang cakap kana ni adalah. Ya, adalah. Berulang 1390 di dalam Al-Quran. Tetapi walaupun nampak ringkas Ustaz, ya, dia kalau diletakkan dalam bentuk past tense, ya, dalam madhi ataupun mudhari', dia jadi perkara yang berbeza. Contohnya kalau kita tengok dalam ayat yang ke-135, kana itu digunakan dalam bentuk jamak, ya, kunu, ya. Mereka bercakap bahawa jadilah hudan au nasara. Maksudnya ialah ada proses yang berlaku, mereka akan buat proses itu untuk mengyahudikan, menasranikan. Dalam hadis, Ustaz mungkin kita pernah baca yang setiap anak lahir dalam fitrah. Ustaz boleh komen sikit tak? Anak lahir dalam fitrah, siapa yang meyahudikan, menasranikan? Abawahu. Masya-Allah, ya. ibu bapa. Dan macam mana ia boleh berlaku? Ialah tak semestinya kita kena bawa Yahudi itu masuk dalam rumah. Oh, okey. Macam mana kita boleh membawa elemen itu? Kadang-kadang elemennya Ustaz TV. Yang tuan-tuan tengah tengok sekarang ini, Quran Time, insya-Allah harapnya Allah terima ini membawa kepada Islam. Tetapi kadang-kadang daripada TV, internet, daripada smartphone, internet, daripada internet, elemen-elemen itu, ya, elemen Yahudi Nasrani itu masuk. Serangan pemikiran. Itu sebabnya bila cakap, bila tengok perkataan kuno itu, bukan sekadar jadilah kamu, okey, jadi. Bukan sekadar itu. Mereka akan buat pelbagai kaedah untuk menasranikan ataupun meyahudikan. Bagaimana kita nak menguruskan perkara ini? Itulah sebabnya mengapa tadi kita kena selalu bina iman kita dalam kehidupan kita seharian, Ustaz, ya. Allahu 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 Allah. Baik, untuk segmen tajwid, insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan sambungan semalam tentang 3 kategori pembaca Al-Quran. Iaitu yang pertama kita telah terangkan, yang pertama iaitu muhsinun ma'jur, orang yang baca Al-Quran bertepatan dengan hukum tajwid, maka dia mendapat pahala sebagaimana apa yang dibaca. Pada hari ini kita nak terang tentang kategori yang kedua, iaitu musiun ma'jur. Apa yang dimaksud dengan musiun ma'jur? Iaitu orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi ada tapi kat situ,
terus belajar dan berusaha memperbaiki bacaannya. Mungkin bacaan dia ada kurang sedikit, hunahnya tak tepat, mungkin dia punya kadar harakat panjangnya tidak begitu mencukupi. Ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukannya, tetapi dia berazam nak belajar. Dalam keadaan dia nak belajar dan memperbaiki bacaan, dia mencari guru pula untuk membetulkan bacaannya. Maka dia tetap mendapat pahala insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut golongan yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, susah baca Al-Quran, tersekat-sekat, mengangkat-angkat mungkin, dan wa huwa alaihi syaqqun, rasa payah bacaan itu. Kata Nabi SAW, dia mendapat lahu ajran, dia mendapat 2 pahala pula. Ini satu galakan, motivasi yang Nabi beri kepada kita. Jangan kita rasa aku tak boleh baca Quran, takut salah, lalu tak baca Quran. Jangan. Quran kita kena belajar dan berusaha dan berazam, aku nak baca Al-Quran sehingga aku dapat baca Al-Quran dengan baik. Maka Nabi tak tinggal kita dapat 2 pahala. Kata para ulama, pahala dia bersusah payah baca Al-Quran, salah dia tetap ulang dan sebagainya, dan pahala dia membaca Al-Quran. Moga-moga kita terus bersemangat baca Al-Quran. Baik. Allah